Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan menterjemahkan tajuk Al-Malah, Al-Ma'i, Al-Ma', Al-Jari Warakid. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Anas bin Din, Adailami bin Zainal Abidin, Muhammad Nafizuddin Adib bin Ishaq, Muhammad Faris Ahnaf bin Mat Suhaimi, Muhammad Kushairi bin Abdul Karim dan Muhammad Farhan Hafizi bin Abdul Razi. Al-Malah, Al-Ma'i. Kitab ini adalah kitab yang bertajuk Hasyiah Al-Bujairimi. Pengarang kitab adalah Al-Alamah Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar bin Al-Bujairimi Al-Azhari. Lahir pada 1131 dan wafat pada 1221 Hijrah. Sejarah kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Kitab Al-Qatib adalah kitab yang menguraikan tentang fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini dikarang oleh Al-Syekh Sulaiman bin Muhammad Umar bin Al-Bujairimi Asy-Syafi'i atau dikenali atau lebih dikenali dengan nama Imam Bujairimi. Imam Bujairimi ini beliau dilahirkan di Bujairimi, iaitu sebuah desa yang terletak di sebelah barat kota Mesir pada tahun 1131 Hijrah. Masa remaja dan dewasa beliau telah merantau ke Kairo, iaitu di Mesir, untuk belajar dan mengajar di Al-Azhar. Beliau dipuji sebagai seorang faqih muhaddis dan khatimul muhaqqiqin. Beliau wafat pada tanggal 16 Ramadan 1221 Hijrah. Beberapa buah karyanya yang terkenal adalah kitab ini, iaitu Hasyiah Bujairimi Al-Khatib atau dikenali juga dengan nama Tuhfatul Habib, dan Bujairimi Al-Manhaj, iaitu Hasyiah atas kitab Manhaj Talibin, Manhaj Tullab, iaitu karangan Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Nama asal bagi kitab Hasyiah Al-Bujairimi ialah At-Tajrid lil Nafi'i Al-Abid. Kadang-kadang juga disebut dengan nama At-Tajrid. Motivasi penulisan kitab ini adalah kerana galakan kawan-kawan Al-Bujairimi. Barangkali beliau memaksudkan kawan-kawan di sini adalah murid-muridnya, kerana sudah terbiasa di dalam kalangan ulama sebagai bentuk tawaduk untuk menyebut murid sebagai kawan atau sahabat. Hasyiah Al-Bujairimi sesungguhnya adalah gabungan dari catatan-catatan dan penjelasan terhadap kitab Fathul Wahhab, iaitu adalah daripada karya Zakaria Al-Ansari dan Hasyiah Al-Shabromalisi terhadap Fathul Al-Wahhab. Dua catatan ini dikumpul jadi satu, kemudian dicampur dengan penjelasan yang diperoleh Al-Bujairimi dari guru-gurunya, sehinggalah jadilah sebuah kitab yang dinamakan Hasyiah Al-Bujairimi. Adapun jika disebut Al-Bujairimi Al-Qatib, maka yang dimaksudkan adalah Hasyiah Al-Bujairimi yang mensyarah kitab Al-Iqna' karya Al-Qatib Al-Shirbini, yang merupakan syarah dari matan Abu Syuja'. Dua kitab ini, yakni Hasyiah Al-Bujairimi dan Al-Bujairimi Al-Khatib, adalah dua kitab yang berbeza. Kedua-duanya sama terkenal. Hasyiah Al-Bujairimi ditulis bab-bab fiqh. Seperti dalam kitab fiqh pada kebiasaannya dimulakan dengan bab ibadah, muamalah, nikah, jinayah dan diakhiri dengan bab Ummahatul Aulad. Sekian saja daripada saya. Seterusnya kawan saya akan menyambung pembentangan ini. Terima kasih. Matan daripada kitab Hasyiah Bujairimi berbunyi: La turabun wa milhul ma'i wa intarahan fihi tashilan 'alal ibad aw li'anna at-taghyir bit-turabi lakunnahu qadurati wa bil milhul ma'i lakunnahu mun'akidan minal ma' la yamna'u itlaqu ismul ma'u 'alaihi wa in ashbahu bit-taghyiru biha fi surati at-taghyiru al-kathiru bima mar faman ilali bil awwali qala
innal mutaghayyira bihima ghairul mutlaq wa min ilalu bisani qala innahu mutlaq wa huwa al-ashharu wal awwalu aq'adu wa kharaja bima dhakara at-taghyiru bimujawir kadahnin wa audin walau mutibini wa bimaksin. Maksudnya, tiada tanah atau garang laut apabila dicampak ke dalamnya untuk memudahkan hamba ataupun kerana perubahannya dengan tanah kerana sifatnya keadaan yang keruh, dan dengan garang laut kerana sifat atau keadaannya yang terikat dengan air, tidak menghalang nama air ke atasnya. Dan apabila sama dengan sesuatu yang telah berubah dengan banyak pada keduanya, seperti mana yang diberitahu golongan yang membenarkan dengan pendapat pertama, sesungguhnya sesuatu yang berubah dengan keduanya adalah bukan mutlak. Dan ada juga yang membenarkan dengan pendapat kedua, itu adalah mutlak, dan pendapat ini adalah masyhur. Manakala yang pertama telah terkeluar daripada apa yang disebut sesuatu yang berubah dengan yang tidak larut dalam air, seperti lemak dan kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membentangkan syarah daripada matan tersebut. Wa amma milhul ma'i idza kana mun'aqidan min ma'i musta'mal wa lam yabligh bihi al-ma'i kullatain walau farda mukhalifan li ghairi kathiran fa innahu yudar wal ibrah bitaghayyur bisifati kaunihi milhan nazaran li suwaratihi. Maksudnya, dan ada pun bagi garam yang bercampur dengan air itu, jikalau garam tersebut bercampur dengan air yang mustakmal, dan air tersebut tidak sampai kepada syarat air, iaitu syarat air ialah dua kullah. Walaupun yang bercampur itu, garam yang bercampur itu tidak begitu banyak, maka dia akan menjadi tidak suci. Kesimpulannya, berubah garam tersebut dengan sifatnya pada keadaan tersebut. Qauluhu wa in tarahan fihi al-ghayah liraddi bin nisbati lit-turab wa ta'mim bin nisbati al-milhi. Maksudnya, dan yang mereka sampaikan di dalamnya tujuannya adalah untuk menanggapi mengenai kotoran dan untuk menyamaratakan dengan garam. Wallahu alam. Seterusnya, saya akan menerangkan biodata pengarang kitab Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Pengarang kitab Syarah Muqaddimah Hadramiyah adalah Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'ishin, wafat pada 1270 Hijrah, iaitu 1854 Masihi. Beliau merupakan seorang sarjana agama dan ahli fahaman Syafi'i. Beliau dianggap sebagai salah satu imam yang paling penting dari mazhab Syafi'i pada abad ke-13 Hijrah dan merupakan salah seorang ulama Hadramaut. Beliau dilahirkan di Ribat Ba'ishin Doan, iaitu di negeri Yaman. Beliau merupakan anak murid kepada ulama Hadramaut dan Mesir, iaitu Syekh Abdullah Al-Hijazi Al-Syarqawi dan Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Beliau mempunyai anak murid yang ramai dan terkenal seperti Syekh Saleh Abdullah Al-Attas, Syekh Abdullah Al-Hadar bin Taha Al-Haddad, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Midhar, Syekh Ali bin Ahmad Basabrin, dan ramai lagi. Beliau banyak mengarang kitab-kitab seperti Bushra Al-Karim, Bisyarhi Masail Ta'lim, Miftah As-Sa'adah, Bahjah At-Tulab, Syarhu Qala'id, Al-I'rab dan sebagainya. Seterusnya kawan saya akan membentangkan. Wal ma'u jari huwa ma 'inda fa'a munkhafid aw mustawin wa illa fahuwa rakidun karrakid fi jami'il ahkamu as-sabiqah lakinna al-ibrah fi ar-rakidi bimajmu'il ma' wa fil jari
بالجارية نفسها إذا الجاريات وإن تواصلات حسن. Dan air yang mengalir itu ialah yang turun dari tempat yang curam ataupun yang rata, dan melainkan ia adalah air yang bertakung. Air yang bertakung pada hukum sebelumnya, akan tetapi diibaratkan pada air yang bertakung itu dengan terkumpulnya air, dan pada air yang mengalir itu mengalir dengan sendirinya. Apabila air yang mengalir itu bersambung secara hissi, ia ini boleh dirasai. Seterusnya daripada sambungan itu tadi, فهي متفاصلة حكما إذ كل جرية طالبة لما أمامها حاربة مما ورائها فإن كانت جارية كلتين بأن بلغهما أبعادها ثلاثة فلا تنجس بوقوع النجاسة فيها إلا بالتغير وإلا فبالملاقة. Maksudnya wahia mutafasilatun hukman, maka adalah ia hukumnya yang terpisah. Iz kullu jariyatun talibatun lima amamuha, sekiranya setiap aliran itu menuntut barang yang ada di hadapannya. Haribatun mimma waraiha, telah berlalu barang di belakangnya. Fa in kanat jariyatun qullataini, maka sesungguhnya adalah aliran itu dua qalah. Fa in balaghuma ab'aduha salasah, dengan sekira-kiranya dengan kedua-duanya sampai jauh 3 qalah. Fala tanjusu biwuqu'i najasati fiha illa bitaghayyur, maka tidak menajiskan dengan jatuhnya najis pada ia, yakni air. Wa illa bil taghayyur, kecuali dengan berubah. Wa illa fabil mulaqati, dan kecuali semata-mata dengan bertemu. Dan jika terdapat najis pada air yang mengalir dan najis itu mengalir bersamanya, maka tempat awal air yang mengalir itu dikira sebagai najis, yakni air yang bernajis walaupun kandungan air itu sedikit. Dan untuk tempat air mengalir yang seterusnya dihukum sebagai air yang menyucikan najis, sekiranya air ini yang menyucikan najis ini tidak mengalir. Dan setiap aliran air yang melalui tempat tersebut dan tidak mencapai 2 kulah dihukum sebagai najis. Dan sekiranya sungai itu semakin melebar, ianya tidak mudah untuk kita memisahkan air tersebut yang berhimpun dalam 2 kulah, dan perkara ini sangat-sangatlah mustahil. Dan ini menjadi suatu misteri bagi kita umat Islam terhadap air yang sampai daripada beribu-ribu titisan, iaitu adakah air yang sampai pada kita hari ini ialah najis yang tidak boleh berubah, yakni disebabkan ketiadaan air yang boleh menyucikan najis.